Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syakila binti Abdul Wahab. Nombor matrik 1170758. Sekarang, saya akan membuat ringkasan mengenai e-buku yang telah saya tulis. Tajuk e-buku saya ialah Pelaburan P2P iaitu Peer-to-Peer. Buku ini telah ditulis oleh saya sendiri iaitu Nur Syakila binti Abdul Wahab dan juga pensyarah saya Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan bin Muhammad Dali. Penalan. Pelaburan menunjukkan sebuah situasi meletakkan sejumlah wang atau aset di dalam sebuah pasaran ataupun platform. Umumnya, ia bertujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Pelaburan juga merupakan aktiviti mengasingkan sejumlah wang daripada pendapatan bulanan anda untuk kegunaan pelaburan. Pada masa kini, banyak teknologi canggih yang memudahkan proses pelaburan untuk dijalankan secara dalam talian. Anda tidak perlu lagi untuk pergi ke pejabat maupun bank untuk menjalankan pelaburan. Bagi pelabur-pelabur baru yang ingin memasuki pasaran saham, adalah penting bagi mereka untuk mengetahui dan mempelajari tips-tips dan strategi pelaburan agar mereka mempunyai kefahaman yang sebenar-benarnya untuk mencapai keuntungan di kemudian hari. Sekiranya mereka tidak memahami dan mendalami strategi pelaburan, maka mereka juga akan berhadapan dengan risiko besar iaitu kerugian dengan jumlah yang banyak. Konsep peer-to-peer. Singkatan kepada P2P atau lebih dikenali sebagai peer-to-peer ini merupakan amalan meminjamkan wang kepada individu melalui atau sesebuah institusi melalui perkhidmatan dalam talian dan menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Mereka biasanya akan membawa orang biasa iaitu rakan sebaya, peer, untuk bersama-sama menyertai dua sisi transaksi yang sama. Semasa peminjam beralih ke pinjaman P2P untuk mengajukan pinjaman, pelabur muncul untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada rata-rata modal pelaburan mereka. Sebelum kita pergi lebih mendalam terhadap pelaburan P2P, adalah baik jika kita memahami sebenar-benar konsep P2P tersebut. P2P merupakan adik-beradik kepada equity crowdfunding dari segi konsep, yang mana merupakan salah satu cara syarikat untuk mencari modal dan mengembangkan perniagaan masing-masing. Syarikat dan platform tersebut telah membuka peluang orang ramai untuk meletakkan atau melaburkan wang masing-masing di dalam sebuah platform. Sebelum anda melabur di dalam platform P2P tersebut, anda perlu mengetahui bahawa platform tersebut mempunyai kelulusan ataupun lesen yang sah daripada Security Commission ataupun tidak. P2P juga boleh digelarkan sebagai high risk, high return. Di Malaysia terdapat 11 platform P2P dan dua daripadanya adalah merupakan yang patuh syariah. Dua yang patuh syariah tersebut adalah Nusa Capital dan Microleap.
Seterusnya, pinjaman P2P. Pinjaman peer-to-peer merupakan pinjaman peribadi tanpa jaminan walaupun beberapa jumlah terbesar dipinjamkan kepada perniagaan. Pinjaman tersebut mencagarkan aset-aset besar seperti tanah, bangunan, premis dan sebagainya untuk dijadikan sebagai jaminan. Peminjam tersebut kadang-kala merupakan seorang individu ataupun institusi ataupun badan amal. Bentuk pinjaman peer-to-peer lain termasuklah pinjaman pembelajaran, pinjaman komersial dan harta tanah. Pelaburan si pemberi pinjaman juga kebiasaannya tidak dilindungi oleh kerajaan. Ini bermakna mereka tidak mempunyai jaminan yang teguh daripada kerajaan. Oleh itu, cara untuk si pemberi pinjaman mengurangkan risiko adalah dengan memilih peminjam yang mempunyai kedudukan keuangan yang agak stabil berbanding peminjam yang tidak stabil. Perantara pinjaman menjalankan perniagaan berasaskan keuntungan. Terdapat dua cara untuk mereka menjana pendapatan, iaitu pendapatan boleh diperoleh dengan mengenakan yuran untuk pinjaman yang dibiayai daripada peminjam, dan keduanya ialah dengan menilai bayaran perkhidmatan kepada pelabur ataupun peminjam, sama ada dengan jumlah tetap setiap tahun ataupun melalui peratusan dari jumlah pinjaman. Di sini terdapat ciri-ciri pinjaman P2P. Antara ciri-ciri khas pinjaman P2P ialah yang pertama, berorientasikan keuntungan. Kedua, tiada ikatan bersama ataupun hubungan sebelumnya antara si pemberi pinjaman dengan peminjam. Ketiga, perantaraan oleh syarikat pinjaman P2P iaitu sebuah platform. Keempat, transaksi hanya berlaku di dalam talian. Kelima, pemiutang sering ataupun dibenarkan untuk memilih peminjam yang mereka inginkan untuk mereka melabur kepadanya. Seterusnya, pelaburan P2P. Sekiranya anda bosan dengan pelaburan kadar tetap yang tidak membayar apa-apa, anda mungkin boleh mencuba melabur di pasaran pelaburan peer-to-peer yang mana ia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jenis pelaburan ini mempunyai lebih banyak risiko daripada apa yang anda dapati di tempat lain. Tetapi ada kemungkinan juga untuk memperoleh pulangan yang lebih besar berbanding di tempat lain. Ada satu perkara penting yang anda perlu perhatikan sebelum anda melabur di mana-mana platform P2P ialah pinjaman yang anda laburkan akan diselesaikan oleh diri anda sendiri. Ini bermaksud bahawa nilai pelaburan anda secara tetap akan beransur-ansur bergerak ke arah sifar ketika setiap pembayaran dibuat. Ciri-ciri pelaburan P2P. Pelaburan P2P memberi kadar pulangan yang lebih tinggi pada pelaburan tetap, tetapi berhadapan dengan risiko yang lebih tinggi. Tarikan utama platform pelaburan P2P adalah dengan menyediakan pulangan kadar faedah atas pelaburan P2P dengan mudah. Pada dasarnya, hal ini dapat dicapai dengan memasukkan pinjaman berisiko ke dalam portfolio anda. Misalnya seperti yang akan berlaku sekiranya anda menyimpan wang anda di bank dan semakin tinggi kadar pulangan pinjaman, semakin besar
semakin besar kemungkinan gagal untuk membayar. Sekiranya anda memilih pelaburan berisiko tinggi ataupun pulangan tinggi, anda perlu lebih memahami dan mengetahui dengan tepat apa yang anda laburkan. Ada kemungkinan ianya mempunyai kadar default loan, maka pulangan anda akan yang lebih tinggi dapat dibatalkan. Seterusnya, kelebihan pelaburan. Terdapat 5 kelebihan jika anda melabur di dalam platform P2P. Yang pertama adalah kadar faedah rendah. Salah satu kelebihan utama pinjaman P2P ataupun person-to-person lending ialah kadar yang lebih baik daripada kadar yang ditawarkan oleh bank. Kelebihan bagi pemberi pinjaman boleh menjadi pulangan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh dari akaun simpanan atau pelaburan lain. Tetapi, jangan lupa ia akan dikenakan risiko kerugian. Dia akan dikenakan risiko kerugian. Kadar faedah dan metodologi untuk mengira kadar tersebut berbeza antara platform pinjaman peer-to-peer. Kadar faedah ini juga mempunyai turun naik yang lebih rendah daripada pelaburan lain. Seterusnya, yang kedua ialah risiko kredit. Pinjaman peer-to-peer juga menarik peminjam yang mempunyai kekurangan status kredit atau tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank tradisional oleh kerana tingkah laku ataupun past behavior yang sering menunjukkan prestasi masa depan dan skor kredit yang rendah, ditambah pula dengan kemungkinan besar bahawa peminjam tidak mampu untuk membayar semula, lalu perantara peer-to-peer telah mula menurunkan sebilangan besar pemohon dan mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi terhadap peminjam yang berisiko tinggi. Ini boleh menarik minat pelabur untuk melabur di platform P2P kerana mempunyai ciri low default rate. Seterusnya, kadar pulangan yang tinggi. Kadar pulangan pelaburan anda dengan pinjaman P2P boleh mencapai antara 10 ke 18% menurut data yang disediakan oleh platform tersebut. Ini adalah pulangan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pelaburan lain. Antaranya ialah deposit tetap, unit amanah, KWSP dan pasaran saham Malaysia. Deposit tetap di Malaysia menawarkan kadar faedah sekitar 2% setahun. Hal ini kita boleh lihat perbezaan antara 10 ke 18% dengan 2% setahun adalah suatu nombor yang agak jauh bezanya. Oleh demikian, ramai yang berpindah kepada platform P2P. Seterusnya ialah pulangan secara bulanan. Dengan pemberian pinjaman P2P, anda biasanya akan mula menerima bayaran bulanan sebulan atau 2 bulan selepas pelaburan awal anda. Tetapi, apa yang lebih menarik ialah jika anda mahukan pulangan berterusan setiap bulan, maka ianya adalah dibenarkan. Kadang-kadang dia juga bergantung kepada sesebuah platform tersebut sendiri. Pelaburan awal yang rendah. Jika anda mahu melabur di platform P2P, ini adalah tempat yang sesuai di mana anda hanya memerlukan hanya RM50 hingga ke RM100 untuk anda mula melabur dalam pelaburan P2P tersebut. Tetapi, kadang-kadang ianya juga bergantung kepada platform itu sendiri. Terdapat juga beberapa platform yang mengenakan sehingga RM1,000 untuk awal pelaburan.
Yang ketiga ialah kekurangan pelaburan. Dana tidak boleh dikeluarkan. Dalam pelaburan P2P, secara dasarnya anda tidak boleh mengeluarkan dana yang telah anda masukkan. Hal ini adalah kerana ianya sejenis pelaburan illiquid. Anda harus tahu bahawa terdapat tempoh pulangan yang telah ditetapkan sejak awal lagi. Oleh yang demikian, jika anda ingin mengeluarkan wang tersebut, anda perlu tunggu hingga ke tempoh akhir yang telah dipersetujui. Seterusnya, risiko kehilangan nilai pokok. Kebiasaannya, perniagaan yang memohon pinjaman dengan platform P2P adalah merupakan syarikat baru ataupun perniagaan kecil yang tidak lagi mapan. Perniagaan seperti ini cenderung untuk mempunyai penilaian kredit yang lebih rendah yang menjadikannya tidak layak untuk membuat pinjaman kepada bank. Apabila anda melabur di platform P2P, anda akan menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi yang mana terdapat kemungkinan peminjam akan gagal untuk menjelaskan pinjaman mereka kepada anda, kepada platform tersebut. Sekiranya peminjam ingkar untuk membayar pinjaman mereka, anda mungkin akan kehilangan keseluruhan prinsipal ataupun jumlah wang yang telah anda laburkan. Terdapat juga beberapa platform yang mungkin akan mengambil tindakan undang-undang ke atas peminjam yang gagal membuat penjelasan bayaran ataupun yang telah mengingkari persetujuan. Sungguh pun begitu, pembayaran balik anda tidak dijamin kerana anda adalah pemiutang yang tanpa jaminan. Risiko penipuan juga banyak berlaku apabila terlibat dengan skim pinjaman ataupun pelaburan. Banyak skim pinjaman dan pelaburan yang menuju ke arah penipuan termasuklah jenis pelaburan jenis P2P ini. Oleh itu, sebelum anda bersetuju untuk melaburkan sejumlah wang anda kepada sesebuah platform P2P, anda perlulah menyelidiki terlebih dahulu adakah platform tersebut telah berdaftar dan mempunyai lesen daripada Security Commission. Seterusnya ialah selamatkah pelaburan P2P ini? Okay. Terdapat juga beberapa persoalan yang bertanya tentang adakah selamat jika membuat pelaburan di platform ini? Adakah ianya terjamin? Secara umumnya, pinjaman P2P dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Commission. Suruhanjaya Security Malaysia iaitu Security Commission. Sebelum anda melabur di sebuah platform pinjaman P2P, anda perlu memeriksa terlebih dahulu adakah ia telah dilesenkan di bawah Security Commission ataupun belum. Terdapat garis panduan yang ketat mengenai platform yang boleh menawarkan pinjaman. Bagi sebuah platform yang berlesen, sebenarnya mereka tidak menyimpan wang anda. Malah mereka akan menyerahkan wang anda kepada pihak ketiga untuk menguruskannya. Ini mengurangkan kemungkinan platform P2P salah urus wang anda. Sekiranya platform yang anda laburkan itu ditutup, maka pemegang amanah yang akan memastikan bahawa pinjaman berterusan anda masih perlu dibayar. Bagi mendapatkan risiko terendah anda sebagai seorang pelabur, anda perlu mempelajari strategi yang mana akan membantu anda untuk mengurangkan risiko yang terlibat di dalam pelaburan P2P. Iaitu antara perkara yang anda perlu pertimbangkan ialah anda perlu mempelbagaikan pelaburan anda di kaunter yang berbeza. Sehingga sekiranya default berlaku pada salah satu kaunter, ia tidak akan menjejaskan keuntungan anda. Sekiranya anda mengetahui risiko yang terlibat di dalam pelaburan P2P, anda juga tahu bagaimana kaedah untuk mengurangkannya.
Seterusnya, P2P pelaburan patuh syariah. Platform P2P yang patuh syariah merupakan perkara penting bagi menarik pelabur Muslim untuk melabur di dalam platform tersebut. Baik, di Malaysia terdapat dua platform P2P yang mematuhi syariah iaitu Nusa Capital dan Microlip Asia. Kedua-dua syarikat ini mempunyai penasihat syariah yang akan memastikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut mematuhi syariah. Beberapa bank Islam juga memberi mereka perkhidmatan perbankan dan keuangan Islam yang komprehensif. Yang pertama adalah Nusa Capital. Nusa Capital merupakan platform pinjaman P2P patuh syariah yang pertama di dunia yang berpusat di Malaysia. Pada masa yang sama, ia menjadikannya sangat sesuai untuk pelabur Muslim yang ingin memastikan bahawa pelaburan mereka tidak melanggar syariah Islam. Nusa Capital dimiliki sepenuhnya dan diuruskan oleh Atis Capital Sdn Bhd yang merupakan pengendali pasaran yang diiktiraf yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia, Security Commission. Tujuannya adalah untuk memberikan kesedaran global mengenai kewangan Islam dengan teknologi tertentu untuk memastikan transaksi yang lancar antara pembiayaan perniagaan dan membuat pulangan pelaburan. Dengan Nusa Capital, PKS iaitu Perindustrian Kecil Sederhana akan mempunyai sekatan yang lebih sedikit untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan sementara pelabur akan mempunyai cara alternatif untuk membuat pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Yang kedua ialah Microlip Asia. Microlip Asia juga merupakan platform pembiayaan mikro P2P Islam dan konvensional yang dikawal selia oleh Security Commission. Pembiayaan P2P di Malaysia adalah sebagai alternatif medium pembiayaan di sebuah platform. Sebagai platform fintech terkemuka di Malaysia, Microlip memberi tumpuan kepada sektor pembiayaan mikro yang dikenali sebagai pengendali P2P pertama di Malaysia yang menawarkan pembiayaan Islam dan konvensional pada platform yang sama. Kebiasaannya, mereka akan mengasingkan pembiayaan Islam dan konvensional di dalam platform yang berbeza. Mengapa perlu melabur di Microlip? Microlip menyediakan pelaburan hanya bermula dari RM1000 hingga RM50,000. Pembiayaannya juga mereka juga mempunyai pembiayaan secara Islamik dan konvensional. Pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional. Mereka juga menyediakan insurans kemalangan diri percuma, latihan video asas pengurusan hutang dan perakaunan percuma, pembiayaan patuh syariah berdasarkan komoditi murabahah melalui pengaturan tawarruk dan denda akan dikenakan ke atas pembayaran lewat gharamah yang disalurkan kepada badan amal. Kaitan fintech dan P2P. Perkhidmatan keuangan dalam pelaburan peer-to-peer menjadi semakin signifikan dalam sektor keuangan di seluruh dunia. Pada mulanya, beberapa struktur dikembangkan untuk membantu menarik perhatian para pelaku industri dalam keuangan Islam yang terlibat dalam urusan peer-to-peer. Walau bagaimanapun, fintech Islam sangat bergantung kepada kepercayaan yang ada dalam sektor ini. Potensi yang wujud atas dasar kerjasama antara bank-bank Islam yang teguh telah menarik perhatian para pelabur yang pasti akan memanfaatkan potensi teknologi pada masa kini dalam industri keuangan Islam. Berada pada tahap yang masih baru, Malaysia dan beberapa negara lain berpotensi untuk menjadi peneraju industri fintech Islam. Seterusnya,
Kontrak Islamik dalam P2P. Terdapat dua kontrak yang wujud dalam P2P iaitu musyarakah dan murabahah. Musyarakah, pelaburan peer-to-peer menghubungkan para pelabur dengan usahawan yang lebih telus. Urus niaga dapat dijalankan dengan cepat dan hampir bebas daripada masalah dalam urusan pendokumentasian. Di bawah konsep penjanjian Islamik peer-to-peer, ia menjadi usaha untuk membangunkan pembiayaan peer-to-peer yang baru iaitu model kontrak pintar musyarakah. Melalui model musyarakah ini, anda boleh melihat para pelabur akan mengkreditkan sejumlah wang pelaburan mereka untuk tujuan musyarakah. Pelabur akan memberi pinjaman secara maya untuk perniagaan yang sesuai dengan syariah dan akan berkongsi keuntungan berdasarkan dividen yang disetujui berdasarkan prinsip-prinsip musyarakah. Ini juga untuk mengukur potensi perseturuan risiko cyber dan peranti untuk mengurangkan risiko yang dihadapi dengan menggunakan standard dan langkah-langkah musyarakah dan prinsip-prinsip syariah Islam. Seterusnya, murabahah. Ini adalah penjelasan mengenai cara untuk melakukan pelaburan peer-to-peer tanpa wujudnya kadar faedah. Ianya dilakukan melalui kontrak penjualan. P2P adalah pembiayaan aset dengan menggunakan kontrak dari keuangan Islam yang disebut murabahah. Untuk melakukan kontrak murabahah ini, ia mesti dilakukan dengan cara yang mematuhi syariah. Secara dasarnya, ia menggabungkan PKS, platform dan pelabur dalam sebuah dokumen iaitu kontrak. Murabahah dapat dijalankan dengan adanya markup cost. Markup ialah kos tambahan apabila orang ramai menjual kepada PKS dan memberi keuntungan kepada pelabur. Begitulah cara pelaburan P2P Islam yang patuh syariah berfungsi. Seterusnya ialah pelaburan konvensional versus Islamik. Perbezaan antara pelaburan konvensional dan pelaburan Islamik melalui terma dan syarat ialah bagi pelaburan konvensional, platform tersebut mempunyai hak untuk mengubah dan membeza-bezakan terma syarat dengan memberi notis kepada pelanggan. Berbeza dengan pelaburan Islamik, yang mana platform tersebut hanya boleh mengubah atau membeza-bezakan terma dan syarat dengan memberi notis yang mencukupi kepada pelanggan jika ia akan memberikan keuntungan kepada pelanggan. Seterusnya, pembatalan kontrak. Bagi pelaburan konvensional, platform berhak untuk membatalkan kontrak mengikut kepentingan sendiri. Kebiasaannya, kontrak akan dibatalkan sekiranya terdapat kemungkinan kepada platform tersebut untuk menghadapi risiko yang lebih tinggi. Berbeza dengan platform P2P secara Islamik, platform itu tidak berhak untuk membatalkan kontrak tersebut mengikut kepentingannya sendiri. Seterusnya, hutang. Pelaburan konvensional, pinjaman berasaskan kadar faedah P2P dan crowdfunding. Pelaburan Islamik, jualan berasaskan kontrak seperti murabahah, musyarakah dan tawarruk. Ganjaran, bagi pelaburan konvensional, ia mempertimbangkan harta benda dan keselesaan atau lebih dikenali sebagai materialisme dan keselesaan fizikal yang lebih penting daripada nilai-nilai kerohanian. Begitu juga dengan pelaburan Islamik turut mempertimbangkan harta benda dan keselesaan fizikal iaitu materialisme, tetapi ia juga termasuk dalam elemen al-falah iaitu mencapai kejayaan sebagai seorang Muslim. Istilah dan terminologi bagi pelaburan konvensional, istilah yang biasa digunakan ialah kadar faedah, pinjaman, peminjam, pemberi pinjaman dan penalti. Bagi pelaburan Islamik pula,
Ia menggunakan istilah seperti kadar keuntungan, pembiayaan, pelanggan, pemodal dan pampasan. Penjelasan, bagi platform Islamik, jika terdapat perubahan terhadap terma dan syarat yang memberikan faedah kepada bank atau pelanggan, justru itu persetujuan terhadap perubahan itu mesti dicapai. Jika tidak, perubahan tidak dapat dilaksanakan. Platform Islamik hanya boleh membatalkan kontrak tersebut jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Misalnya, pelanggan tersebut mengingkari kontrak atau mempunyai kedudukan keuangan yang agak terjejas. Jadi, persetujuan bersama boleh dicapai untuk meneruskan proses pembatalan. Ketiga, terminologi berbeza digunakan dalam konsep kewangan Islam untuk menggambarkan hubungan kontrak setiap perjanjian ataupun transaksi. Penutup, pelaburan ialah satu cara lain untuk mendapatkan keuntungan bagi individu atau institusi. Sebagai seorang pelabur yang bijak, anda tidak sepatutnya membuat keputusan terburu-buru. Anda perlu bijak mengatur strategi dan mencari maklumat secara proaktif mengenai beberapa pilihan pelaburan yang wujud. Tahap kepekaan terhadap suasana pelaburan dan keadaan pasaran juga perlu dipertingkatkan. Para pelabur seharusnya beringat untuk berhati-hati dalam membuat keputusan ataupun pilihan. Jika pelabur tersebut seorang Muslim, maka adalah wajar ke atasnya untuk melabur di platform pelaburan yang menepati syariah bagi mencapai al-falah yang sebenar-benarnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.